Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Seriti Darul Amilin, Ustaz Abdul Kadir. Yang dihormati juga Tuan Mudir Seriti Darul Amilin, Ustaz Muhammad Fitri. Barisan SU Perpeksaan, guru-guru tahun 6 dan tahun 5, ibu bapa serta murid-murid tahun 5 dan tahun 6 yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat mengadakan perjumpaan pada pagi ini untuk majlis pemuafakatan ibu bapa. Walaupun sepatutnya program ini telah dirancang pada bulan Januari, tetapi disebabkan PKP maka kita terpaksa tunda dan akhirnya kita memilih untuk 21 hari bulan Februari sebagai untuk melaksanakan majlis ini. Dan Alhamdulillah, insyaAllah kalau ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah, maka 1 hari bulan Mac nanti sekolah akan dibuka dan masukkan untuk tahun 1 dan tahun 2, dan manakala untuk tahun 3 hingga 6 akan bermula pada 8 hari bulan Mac. Kita doakan semoga ia dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi sebelum kita memulakan program pagi ini, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk salah seorang pada salah seorang murid kita, iaitu saudara Alif Daniel, iaitu ketua kelas bagi 6 Syafi'i, dan juga adiknya Akil Ishraf bin Muhammad Fauzi di atas kehilangan orang tersayang pagi ini. Al-Fatihah. Okay. Jadi kita teruskan pagi ini dengan program kita. Terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang meluangkan masa untuk pagi ini. Kita tahu bahawa memang sukar untuk mengumpulkan semua ibu bapa dalam majlis secara atas talian. Kita faham bahawa Sabtu dan Ahad adalah satu hari yang agak sibuk untuk ibu bapa menguruskan anak-anak dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi kita setujulah untuk pagi ini kita ambil masa yang sekejap untuk sama-sama kita membincangkan atau sama-sama kita mendengar perancangan dari pihak sekolah berkenaan tentang murid, murid tahun 5 dan tahun 6 yang akan insya-Allah menduduki peperiksaan UPKK, UPSR dan PSRA. Jadi untuk memulakan majlis ini, saya serahkan kepada Ustaz Abdul Kadir bin Omar supaya untuk memulakan majlis kita pada ini dengan sedikit ucapan kata-kata ulun. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Cikgu Adinas, JPK Academy, guru-guru yang saya kasihi dan yang dimuliakan semua ibu bapa, ayah, ibu-ibu yang bersama-sama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia adalah mukmin,
maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dia balasi dengan baik. Daripada suratul Al-Isra ayat yang ke-19. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi keizinan oleh Allah untuk bertemu dalam pertemuan secara atas talian ini untuk tujuan pemufakatan dan bai'ah guru murid bagi kita menuju satu agenda yang besarlah untuk anak-anak kita, insya-Allah, dalam mendepani peperiksaan UPKK, PSRA, UPSR. Jadi mudah-mudahan dengan kesungguhan ibu bapa berusaha untuk menghadirkan diri dalam pertemuan atas talian ini mendapat keberkatan, insya-Allah. Baik, tidak ada apa yang saya nak ucapkan terlalu panjanglah pada pagi ini, insya-Allah. Pertama, saya ingin ucapkan tahniahlah kepada ibu bapa lah, terutamanya, dan juga guru-guru yang bertukus lumus berusaha untuk adakan program pertemuan pada hari ini. Jadi ini adalah satu langkah yang baik untuk kita buat sesuatu perkara tu supaya jelas perancangan kita. Dalam masa yang sama kita ada satu pemuafakatan dan satu, orang kata apa, keterikatan bai'ah, yang mana kita nak ada benda-benda yang kita nak akur ataupun ikat janji bersama untuk berusaha ke arah yang lebih baiklah, insya-Allah, seperti mana yang ayat yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kita ni jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersungguh-sungguh. Jadi ibu bapa yang bersungguh-sungguh. Jadi guru-guru yang bersungguh-sungguh. Jadi murid-murid yang bersungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat segala kesungguhan yang kita lakukan. Dan saya teringat satu hadis yang sebut tentang kama qala, hadis berkaitan dengan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan secara bersungguh-sungguh. Jadi insya-Allah lah, dengan kesungguhan ibu bapa pada hari ini, mudah-mudahan ianya menjadi inspirasi kejayaan kepada anak-anak lah. Anak-anak kita nak berusaha, nak berjaya menuntut ilmu ni, nak peperiksaan tu satu bab lah. Tetapi sebenarnya kita telah pun berada dalam jalan-jalan yang kita telah memberi satu ruang kepada anak-anak kita ni untuk berada dalam proses menuntut ilmu. Mudah-mudahan jadi ibu bapa sekalian, kita pun sedar tentang apa yang kita buat pada hari ini bukan kerana semata-mata berkaitan dengan sijil semata-mata, bukannya semata-mata peperiksaan semata-mata, akan tetapi kita telah meletakkan anak kita tu dalam posisi untuk menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan dengan jalan tersebut juga Allah mempermudahkan anak-anak kita masuk ke dalam syurga, dan juga kita juga mengimpikan supaya kita juga masuk ke dalam syurga dengan asbab kita telah mendidik dan mentarbiah anak-anak kita. Jadi itulah sahaja ucapan daripada saya. Mudah-mudahan ibu bapa, semua guru-guru, kita meletakkan keikhlasan yang terbaik lah, insya-Allah, dalam kita nak melihat kejayaan yang sebenar-benarnya ialah apabila anak-anak kita ini mendapat ilmu dan juga dapat mengamali apa yang mereka pelajari, dan juga secara orang kata atas kertasnya, peperiksaan UPKK ni adalah benda ni lah menjadi buktinya kejayaan anak-anak kita ni, kejayaan yang cemerlang dan gemilang, insya-Allah. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Sri Tidak Amilin, Ustaz Abdul Kadir, di atas ucapan aluan beliau. Jadi kita mengharapkan program sebegini dapat menghasilkan natijah yang baiklah, terutama hubungan di antara ibu bapa, guru-guru, demi kelangsungan kecemerlangan murid-murid sekalian. Jadi sebab itulah objektif kita untuk mengadakan pemuafakatan ibu bapa ni adalah untuk membina kerjasama, jalinan yang baik di antara ibu bapa dan guru-guru demi memastikan kejayaan anak-anak dalam UPKK, PSRA dan UPSR.
Jadi untuk meneruskan lagi tanpa membuang masa, saya rasa saya akan bentangkan satu untuk program pembuatan ibu bapa ni. Jadi teruslah kita pada agenda yang seterusnya, iaitu program pembentangan tentang program yang kita akan jalankan dikenali sebagai program pemuafakatan ibu bapa. Harap nampak ke? Nampak ke? Tak nampak? Nampak. Nampak. Okey. Okey. Nampak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak dapat berespon yang baik dan kita harapkan bai'ah tu, kertas bai'ah yang Ustaz dah bagi, okey, boleh bersedialah untuk program bai'ah selepas ni, dan kita akan baca bersama-sama untuk murid UPKK dan murid PSRA dan UPSR sekali. Jadi untuk program pagi ni, iaitu kita kenali sebagai Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa dan Bai'ah Murid. Okey, kita teruskan pengenalan program ini. Adalah program ini dianjurkan dengan rasionalnya bahawa para ibu bapa dan penjaga berupaya merencanakan matlamat murid dan sekolah dengan kerjasama yang diberikan, di samping bertanggungjawab dalam memberikan sokongan sepenuhnya kepada anak-anak secara khususnya dan pihak sekolah secara amnya dalam setiap program dan aktiviti yang dirancangkan secara bersama. Di samping dapat memantapkan institusi kekeluargaan dengan dorongan kecemerlangan dalam akademik terutamanya. Jadi dekat sini kita tahu bahawa tujuan program ini adalah untuk membina kerjasama tadi yang sebagaimana yang telah saya nyatakan, dan sesungguhnya tanpa kerjasama ibu bapa, okey, perjalanan program sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Sebab itulah kita memerlukan sokongan ibu bapa demi memastikan bahawa anak-anak yang mengambil periksaan UPKK, PSRA dan UPSR pada tahun ini akan mendapat kecemerlangan yang seperti yang kita harapkan. Okey. Okey, rasional. Okey, rasional untuk Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa ni adalah untuk memberi peluang kepada penyelesaian masalah pembelajaran murid-murid. Kita tahu setengah-setengah murid, ada beberapa murid yang mempunyai masalah dan sukar untuk menyelesaikan masalah tanpa perbincangan di antara ibu bapa dan guru-guru. Jadi dengan adanya Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa ini, diharapkan ibu bapa dapat menyalurkan sebarang permasalahan berkaitan dengan anak-anak masing-masing kepada guru-guru, sama ada guru besarnya, GPK akademiknya ataupun guru-guru kelas masing-masing. Okay. Yang keduanya adalah untuk menunjukkan kepekaan murid-murid dalam bidang akademik dan sahsiah anak-anak. Okay. Sebagaimana kita tahu, kita tak nak anak-anak kita hanya cemerlang dalam bidang akademik, tapi kita nak seimbang di antara sahsiah dan akademik. Itulah tujuan kita, memastikan ibu bapa dapat memantau bahagian, walaupun kita nak kecemerlangan akademik, tapi memantau juga bahagian tarbiyah dan sahsiah anak-anak masing-masing. Yang ketiganya, kita nak bahawa ibu bapa sedar akan tanggungjawab mereka dan memberi sokongan penuh kepada program sekolah, di mana kita nak kerjasama ni bukan setakat kerjasama yang hanya berlandaskan peperiksaan, tapi biarlah kita kerjasama ini adalah sama-sama untuk memastikan bahawa Seriti Darul Amilin akan terus sebagai satu, bukan satu alternatif, tapi merupakan satu pilihan utama bagi ibu bapa yang berada di luar sana. Dan yang terakhir adalah kerjasama dan ibu bapa dan ibu guru ini diperlukan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik. Sebab kita tahu bahawa kerjasama ini amat penting dalam memastikan murid-murid dapat mencapai matlamat kita yang kita target kita, iaitu mendapatkan sama ada 6A dalam UPSR, 8A dalam UPKK ataupun mumtaz dalam bahagian PSRA. Okay, untuk objektif program ini, suka saya nyatakan ada beberapa objektif telah digariskan. Yang pertama, kami telah menetapkan sasaran peratus keseluruhan UPKK, PSRA dan UPSR adalah 100%. Kita menetapkan, biarlah kita target bahawa keseluruhan peratus keseluruhan mencapai 100%. Yang kedua, menambah bilangan murid cemerlang yang mendapat 8A di dalam UPKK bagi tahun 2021. Sebab tahun lepas dimaklumkan memang tiada UPKK ataupun UPSR, maka
perbezaan yang kita akan bandingkan untuk keputusan UPKK hanyalah berdasarkan pada keputusan pada tahun 2019. Itu adalah kita akan cuba tingkatkan murid yang mendapat bilangan 8A di dalam UPKK. Yang ketiga, kita meletakkan sasaran 50% murid mendapat 6A dalam UPSR dan mumtaz dalam PSRA. Ini adalah secara rasional kami meletakkan 50% untuk mendapat 6A, memandangkan murid yang akan mengambil UPSR adalah dan PSRA adalah seramai 13 orang untuk tahun ini. Jadi kita meletakkan sasaran 50% untuk mendapat 6A dalam UPSR. InsyaAllah kita akan sama-sama bekerjasama untuk memastikan sasaran ini akan tercapai. Yang keempat, kita menggariskan untuk mendapat kerjasama sepenuhnya daripada ibu bapa untuk memantau pembelajaran anak-anak semasa di rumah. Okay, ini yang kita boleh lihat sekarang di mana bulan 1 dan bulan 2 ini telah berlakunya PDPR, iaitu pembelajaran dari rumah. Okay. So kita amat menghargai usaha ibu bapa memberi kerjasama yang baiklah dalam memastikan kelas-kelas di atas talian berjalan dengan lancar, dan insyaAllah kita akan beralih kepada secara bersemuka bermula pada 1 Mac nanti. Kita doakan yang terbaik nanti. Yang kelima kita memastikan hubungan di antara ibu bapa dengan pihak sekolah sentiasa berterusan, okay, dan harmonis. Okay. Ini adalah kita nak memastikan hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah sentiasa berterusan dan harmonis. Kita tak nak hubungan yang sedia baik ini akan tanpa ada, kalau ada apa permasalahan, kita lebih suka untuk duduk berbincang kerana tiada permasalahan yang tidak boleh diselesaikan melainkan melalui perbincangan. Jadi kita mengharapkan semua tu dapat diselesaikan secara perbincangan di antara ibu bapa dan guru-guru. Dan seterusnya yang keenam adalah memastikan penyaluran maklumat kepada ibu bapa berhubung dengan prestasi murid berjalan lancar. Okay. Ini adalah penyaluran maklumat kepada ibu bapa dengan berkaitan dengan prestasi murid akan berjalan lancar. Segala perkembangan murid, insyaAllah ibu bapa boleh berhubung dengan guru kelas masing-masing lah. Ini kita boleh bagi maklumat kepada ibu bapa insyaAllah, dan guru-guru subjek pun sedia untuk dihubungi bagi memastikan murid-murid dapat tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemenjadian murid melalui pemuafakatan ibu bapa. Inilah yang paling penting, iaitu kita nak murid-murid yang dilahirkan oleh Sri T akan menjadi insan yang bukan saja cemerlang dari segi aspek akademik, tetapi cemerlang dari segi bahagian-bahagian sahsiah, adab, dan juga yang paling cemerlang adalah akhlaknya sendiri. Okay. Ini adalah objektif program, dan ini adalah perancangan, antara perancangan yang telah dirancangkan sempena untuk tahun 5 dan tahun 6. Ini adalah yang kita telah rancangkan, yang kita akan rancangkan dan akan cuba jalankan. Semoga PKP tidak akan berulang lagi lah pada tahun ini, dan apa yang kita rancangkan berjalan dengan baik pada tahun ini. Yang pertama, kita rancang untuk menjalankan kelas tuition ataupun kelas intensif. Yang ini kalau ikutnya, insyaAllah kalau tidak ada halangan, kita akan mulakan pada bulan 3 sepatutnya. Dan insyaAllah selepas tu kita akan tengoklah macam mana perkembangan PKP ataupun tidak, dan kita doakan yang terbaik lah. Yang seterusnya adalah program perkampungan akademik. Perkampungan akademik ni kita akan pastikan murid-murid akan kita kumpul dan letakkan di sekolah, dan kita akan buatlah kelas-kelas yang dan juga program-program motivasi di dalam perkampungan akademik, serta juga kita sediakan pengisian dalam bentuk kerohanian. Yang ketiga adalah program gerak gempur. Program gerak gempur ni kita akan langsungkan selepas bulan 6 kalau ikut perancangan, sebab kalau ikut perancangan sepatutnya silibus untuk tahun 5 dan tahun 6 akan berakhir pada bulan 6. Tetapi insyaAllah kita akan pastikan bahawa benda ni akan terus kita jalankan juga, walaupun dalam keadaan yang PKP sebelum ni, kita mengharapkan supaya benda ni akan dapat mencapai target sasaran kita lah. Okay, yang seterusnya adalah program mentor-mentee. Yang ini kita akan keluarkan juga di antara murid-murid yang cemerlang. Kita akan lantik dan cuba membimbing sahabat-sahabat dia, okay,
kawan-kawan dia yang bermasalah dari segi beberapa subjek. So kita akan pastikan bahawa murid yang cemerlang ini dapat membantu anak-anak yang lain supaya dengan adanya perkongsian ilmu akan memantapkan lagi murid yang cemerlang tersebut dan akan menarik murid yang kurang dari segi kecemerlangannya, tapi kita akan boleh mampu untuk menarik murid-murid seperti ini untuk membimbing dia dan untuk mencapai target yang kita telah sasarkan. Dan yang seterusnya adalah kita juga mengadakan bengkel teknik menjawab soalan. InsyaAllah kita akan jemput beberapa orang yang kita telah rancangkan daripada pihak luar untuk membantu murid-murid dalam bengkel teknik menjawab soalan, dan juga kita akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang kita guna untuk menumpang, dan insyaAllah kita akan menyertai program-program yang telah mereka rancangkan. Dan yang terakhir adalah kita tidak lupa untuk mengadakan satu program yang majlis solat hajat dan baca Yasin, terutama pada minggu-minggu akhir untuk murid yang menghadapi periksaan. Jadi itu adalah antara program yang telah kita rancangkan. Semoga apa yang kita usahakan itu akan dapat membantu kecemerlangan murid-murid, dan kita mengharapkan kerjasama yang erat di antara ibu bapa bagi memastikan ia terlaksana. Okey. Dan untuk makluman ibu bapa, ini adalah barisan-barisan setiausaha peperiksaan yang ibu bapa boleh hubungi jika terdapat masalah. Okay. Untuk SU UPKK boleh hubungi Ustazah Siti Nur Ashikin binti Rosman di talian 013-360-0175. Ustazah akan membantu dalam pendaftaran murid-murid berkaitan dengan UPKK. Seterusnya untuk SU UPSRA adalah Ustaz Ahmad Firdaus bin Isa, di nombor talian 019-398-9110. Dan yang terakhir adalah SU UPSR iaitu Ustazah Nur Atikah binti Azmi di talian 017-324-9201. Sebarang permasalahan berkaitan dengan borang, berkaitan tentang apa sahaja berkaitan dengan terutama yang pendaftaran, boleh berhubung dengan barisan setiausaha peperiksaan yang telah kami sediakan. Okey, untuk maklumat ibu bapa, ini adalah tarikh-tarikh peperiksaan yang telah diperolehi daripada bahagian-bahagian yang berkaitan lah, terutama yang setakat ni yang betul-betul confirm adalah UPKK dan PSRA. Ini adalah daripada bahagian JAIS sendiri dan juga bahagian JAKIM. Tarikh-tarikh ini akan berlangsung untuk UPKK pada 4 hingga 7 Oktober. Ini adalah semua yang bertulis. Ujian bertulis pada 4 Oktober sehingga 7 Oktober 2021. Untuk PSRA pada 23 Ogos sehingga 27 Ogos 2021. Dan untuk UPSR setakat ini belum dimaklumkan oleh PPD. Jadi kita mengharapkan agar ada sinar lah untuk peperiksaan UPSR pada tahun ini, kerana kita mengharapkan murid-murid akan dapat menjalani UPSR kerana lebih mudahlah untuk mereka untuk ke sekolah pilihan masing-masing, berbanding pada tahun ini murid-murid yang tidak menjalani UPSR agak sukar, dan itu adalah kali pertama UPSR tidak dapat dilangsungkan. Okey, jadi berkaitan tentang pemakluman penting yang perlu saya jelaskan di sini, untuk berkaitan tentang murid-murid yang tahun 6 2021 yang sekarang yang tidak mengambil UPKK pada tahun 2020, pihak bahagian akademik ingin memaklumkan bahawa perlunya ibu bapa memikirkan adakah murid tahun 6 tahun ini akan mengambil atau tidak peperiksaan UPKK. Sebab adalah menjadi satu kami punya bahagian akademik amat prihatin terhadap perkara ini, sebab jika murid tahun 6 tahun 2021 ini mengambil UPKK akan berlakunya 3 peperiksaan terentak. Okay, sebab itu kami memerlukan pandangan. Okay. Jadi pada pagi ini kami memerlukan pandangan ibu bapa
sama ada ibu bapa bersetuju ataupun tidak untuk mengambil peperiksaan UPKK pada tahun 2021 ni bagi murid yang sepatutnya mengambil peperiksaan UPKK pada tahun 2020. Ini adalah penting sebab kita tak nak murid-murid terbeban, murid-murid rasa terbeban dengan tiga peperiksaan pada tahun ini, dan juga ibu bapa kita tidak membebankan ibu bapa dengan bayaran, mungkin bayaran akan bertambah dari segi tuition untuk murid-murid dan juga bayaran yuran untuk pengambilan peperiksaan. Jadi pagi ini kita akan buka kepada ruang untuk ibu bapa untuk memberi pandangan sebaik mungkin supaya kita boleh mendengar ibu bapa punya pandangan dalam berkaitan tentang murid-murid tahun 6 2021 ni untuk mengambil UPKK ataupun tidak pada tahun ini. Ini adalah tujuan utama kita untuk mengadakan perjumpaan pada pagi ini, dan sekiranya ibu bapa bersetuju ataupun tidak bersetuju, kami akan keluarkan surat yang mana ibu bapa perlu tanda tangan surat tersebut untuk menyatakan hasrat masing-masing sama ada bersetuju ataupun tidak untuk anak-anak masing-masing mengambil peperiksaan UPKK yang telah tidak dilaksanakan pada tahun lepas pada tahun 2020. Itu adalah pemaluman penting pada pagi ini daripada bahagian akademik. Yang seterusnya adalah untuk kelas tuition yang kita telah nyatakan tadi akan bermula pada bulan Mac 2021. Sebenarnya perancangan ini sebelum lagi diumumkan yang sekolah akan dibuka pada bulan Mac nanti, tapi ini adalah perancangan kami awalnya sebab kami merasakan bahawa murid-murid tahun 5 dan tahun 6, terutama tahun 6 lah yang akan mengambil UPSR, amat susah untuk memahami pembelajaran di atas talian, terutama subjek-subjek KSSR. Jadi itulah kami merancang untuk membuka kelas tuition pada bulan Mac 2021. Bagaimanapun kami akan maklumkan secara detail lagi lah kepada ibu bapa berkaitan dengan pemakluman ini, dan kita mengharapkan bahawa dapat mendapat maklum balas yang baik dah daripada ibu bapa berkenaan tentang tuition pada bulan Mac nanti. Dan sekiranya ia akan dijalankan, adalah dicadangkan daripada bahagian akademik akan diadakan pada hari Sabtu, setiap Sabtu, di mana bermula pada pukul 8 pagi sehingga 12.30 tengah hari, di mana pukul 8 sehingga pukul 10 akan diadakan subjek-subjek KSSR, dan 10.30 akan diadakan waktu rehat, dan 10.30 sampai 12.30 akan diadakan subjek-subjek untuk PSRA. So setiap minggu akan ada 2 subjek UPSR dan PSRA untuk diadakan pada kelas tuition. Dan untuk untuk murid-murid UPKK juga dia akan diadakan pada hari yang sama, hari Sabtu, dan benda ni akan berlangsung sehingga bulan 8. Okay. Itu saja daripada taklimat daripada saya. InsyaAllah jika ada persoalan dan permasalahan ataupun pertanyaan, boleh kita sama-sama bincanglah selepas ini. Kita mengharapkan makluman balas yang baik daripada ibu bapa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bukalah pada ibu bapa yang ingin bertanya atau memberi pendapat dalam pembentangan yang telah dijalankan sebentar tadi. Kita buka. Ada pertanyaan yang belum faham? Sebelum kita pergi ke majlis bai'ah, lepas ni kita akan tukar, kita akan beri murid-murid untuk bersedia untuk membaca bai'ah masing-masing bagi murid UPKK dan PSRA serta UPSR. Okay, Assalamualaikum Ustaz, Safwan sini. Ya, saya. Dengar ya? Ya, dengar Ustaz. Okay. Saya nak tanya tentang UPKK dengan PSRA. Apakah perbezaan antara keduanya, dan dari segi pengiktirafan, kalau katakanlah murid berminat untuk melanjutkan pelajaran ke asrama penuh ke sekolah agama ke, dari segi perbezaan antara kedua itu macam mana? Okey, untuk makluman ibu bapa, sebagai ibu bapa yang pernah anak menghadapi ujian UPKK dan PSRA dan juga so untuk UPKK biasanya dia melibatkan sekolah yang berkaitan tentang untuk
permohonan sekolah yang di luar daripada Selangor, okay, UPKK. Kebanyakannya kita perlukan result UPKK untuk masuk ke memohon ke sekolah berasrama. Dia akan tanya sekolah berasrama dan juga sekolah MRSM Ulul Albab. Biasakan dia akan tanya result UPKK. Dan juga permohonan jika kita nak sekolah-sekolah agama yang di luar daripada Selangor. Contohnya ke sekolah Yayasan Islam Kelantan, okay, dan juga sekolah-sekolah di luar Selangor yang lain lah. Manakala untuk PSRA biasanya dia lebih kepada untuk sekolah-sekolah di bawah JAIS. Sekolah di bawah JAIS contohnya SAM, lepas tu ada MITS, okay, MITS itu adalah memang memerlukan PSRA yang agak cemerlang dan mumtaz lah. Dan memang kita tahu bahawa PSRA untuk qualification masuk ke sekolah-sekolah under JAIS ni memang agak tough. Dia memerlukan result yang memang agak cemerlang sebab saingan di antara murid-murid yang masuk ke sekolah Islam ni agak tinggi. Itu biasanya dia lebih tekankan untuk result PSRA. Tapi untuk UPKK, untuk bahagian sekolah JAIS ni, dia bukanlah satu keutamaan, dia tak tengok sangat. Sebab UPKK adalah, kita tahu bahawa dia under JAKIM, bukan under JAIS. Itu adalah yang boleh saya ceritakan tentang sedikitlah tentang perbezaan di antara UPKK dan PSRA. Ada penambahan daripada Ustaz Fitri ke? Kalau tambah? Ustaz Fitri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Kurang jelas Ustaz. Kurang jelas Ya, kurang. Mikrofon rapatkan sikit ke mulut coach. Mikrofon rapatkan Sebab minta maaf, saya ni pakai komputer isteri ni. Saya Apa? Jadi dengar boleh saya Ya, boleh dengar. Boleh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Cikgu Adinas selaku pengurusi majlis hari ini yang juga merangkap GPK Academic. Ibu bapa yang dihormati sekalian dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi untuk persoalan tadi berkaitan dengan UPKK dan PSRA, macam Cikgu Adinas sebut tadilah betul, cuma tambahan sikit. UPKK ni under JAKIM, Jabatan Kefahaman Islam Malaysia. Jadi dia berfokus pada sekolah-sekolah di peringkat persekutuan dan juga luar daripada Selangor. Sekolah-sekolah di peringkat persekutuan dan luar daripada Selangor. Sekolah-sekolah persekutuan ni macam Cikgu Adina sebut tadilah, Ulul Albab dan beberapa sekolah Semaken dan lain-lain luar daripada Selangor. Sebab dia akan tengok ujian yang setara untuk satu Malaysia, UPKK lah. UPKK ni setara untuk satu Malaysia. Satu Malaysia ambil UPKK. Tapi untuk PSRA cuma dalam negeri Selangor sahaja. Jadi sekolah-sekolah yang macam kita nak mohon dalam negeri Selangor, kita fokusnya PSRA sahaja. Cuma ada beberapa perkara teknikal, pembaharuan daripada JAKIM, daripada Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Agama Negeri Selangor berkaitan dengan kemasukan murid ke sekolah agama, MITS, SAM dan lain-lain. Ada perubahan yang saya akan maklumkan kejap lagi. Tak apa, saya boleh bagi tahu sekarang lah. Okey, saya beritahu terus. Untuk kemasukan ke sekolah-sekolah JAIS, sekolah under kerajaan negeri, dia buat ikut sistem zoning sekarang. Untuk yang tahun lepas lah. Dan kemungkinan akan disambung selepas ni. Macam sebelum ni mungkin kita boleh pilih, okey, saya nak minta borang ke SAMJ, SAM Jeram, ataupun SAM dekat kawasan-kawasan lain, Sabak Bernam, kita boleh pilih. Tapi apa yang berlaku pada bermula tahun lepas, dan saya tak pasti dan kami pun tak pasti lagi sama ada diteruskan tak, cuma untuk setakat ni keputusan macam itulah. Kita ikut zoning. Jadi Puncak Alam kita termasuk dengan permohonan untuk SAMNI. Betul Cikgu Dinas Betul. Okey, kita SAMNI. Jadi SAMNI ni dia cover kawasan Petaling Jaya sampai Puncak Alam. Petaling Jaya sehingga daerah Petaling sampai Puncak Alam, kita semua akan buat permohonan ke SAMNI sahaja. SAMJ dah masuk kawasan lain, di zon lain. Dia ada sistem zoning dia lah. Jadi
macam tu perbezaan di antara PSRA dan juga UPKK. Jadi PSRA sebelum ni kita kata kita boleh mohon sekolah-sekolah mana-mana. Cuma untuk yang tahun lepas kita cuma boleh mohon untuk Puncak Alam SAMNI sahaja. Saya tak tahulah sekiranya JAIS ada buat perubahan kami akan maklumkan. Cuma keputusan tahun lepas macam tu. Puncak Alam cuma SAMNI sahaja. Jadi macam itulah untuk UPKK, sekolah persekutuan dan luar negeri Selangor. Untuk PSRA dalam negeri Selangor sahaja. Wallahualam. Okey, terima kasih pada Ustaz Fiti atas penjelasan yang telah diberikan. Ada pertanyaan lagi daripada ibu bapa? Kita buka. Berkaitan perancangan pun boleh tanya kalau perancangan nak tanya tuition. Tanya, buka. Semua ibu bapa faham ya? Dan kita mengharapkanlah semua ibu bapa dapat memahami apa yang matlamat yang kita nak cuba gariskan di sini, dan kita nak benda tu kita dapat jalankan bersama-sama lah. Yang tu yang paling penting. Bila ibu bapa faham, guru-guru faham, maka lebih mudahlah untuk kita mencapai matlamat yang samalah untuk kecemerlangan anak-anak kita. Tapi yang paling penting tadi macam saya cakap ada, untuk ibu bapa yang UPK anak tahun 6 sekarang ni, kami memerlukan maklum balas yang memang agak cepatlah supaya kami boleh melakukan tindakan yang sewajarnya, sama ada guru ibu bapa setuju ataupun tidak untuk tidak mengambil UPK pada tahun ni bagi murid tahun 6 2021, ataupun ada ibu bapa yang nak juga peperiksaan UPK pada tahun 2021. Itu yang kami nak dengar daripada at least kurang-kurang pandangan ibu bapa lah. Sebab kita tak nak bila kita batalkan nanti ibu bapa kata kenapa batalkan, kita tak nak macam tu. Biar kita dengar daripada ibu bapa sendirilah berkaitan persetujuan ibu bapa, sama ada dia nak fikirkan bebanan yang akan anak-anak dia akan menghadapi 3 exam pada satu tahun yang sama. Itu kami serahkan kepada ibu bapa sendirilah. Itu yang kami nak dengar pada pagi ni sebenarnya. Jadi dari pandangan Ustaz sendiri ataupun pihak pengurusan macam mana? okey, berdasarkan kalau ikut pemerhatian dan pertanyaan kami dan juga perancangan daripada bahagian akademik sendiri, adalah bagi kami untuk mencadangkan agar murid-murid tahun 6 tidak mengambil UPKK pada tahun inilah untuk bagi murid tahun 6 2021. Memandangkan untuk mengambil 3 peperiksaan utama pada satu tahun agak beratlah bagi murid-murid, dan kita tak nak bebankan murid-murid dengan satu pembelajaran yang amat berat. Pertama dia kena cover balik UPKK dia balik, PSRA-nya balik. PSRA yang paling penting sebenarnya kalau sebab PSRA punya pemarkahan dia bukan kepada bentuk objektif, dia lebih kepada jawapan berbentuk subjektif. Yang jawapan yang perlukan penulisan. Yang tu yang paling kita nak murid beri tumpuan berbanding UPKK. UPKK memang dia nampak macam mudah, objektif, tapi sebenarnya apabila murid-murid dibebankan dengan UPKK untuk subjek UPKK, maka kita takut fokus untuk murid cemerlang dalam PSRA akan lari. Sebab tu kita nak dan terutama UPSR lah sekali dengan PSRA tu. Sebab tu kami, kalau daripada cadangan kami lah, itu cadangan kami, tapi sebab kami nak juga dengar daripada pandangan ibu bapa sendirilah. Sebab kita tak nak kami buat keputusan tu akan menyebabkan ada ibu bapa yang merasakan tidak puas hati dan sebagainya. Dan kalau ibu bapa setuju, kita akan keluarkan surat dan ibu bapa akan tanda tangan sendiri supaya kita boleh tahu bahawa itu adalah persetujuan ibu bapa, dan kita akan tengok sendirilah benda tu sebagai satu keputusan yang kolektif di antara ibu bapa dan guru-guru. Itu sajalah makluman pada saya selaku GPK akademik lah. So begini kita buka lah setakat sebelah ni kita masih buka lagi lah untuk pandangan ibu bapa lah. Ibu bapa yang lain terutama yang tahun 6 lah. Kita pun tak tahu berapa ramai tahun 6 yang hadir pada pagi ni sebab
Ustazah Aisyah, ayahnya, maknya, nak beri pandangan. Ada pandangan lain daripada ibu bapa tahun 6 kaitan tentang keperluan untuk UPKK tahun 2021 bagi murid tahun 6? Ada pandangan lain? Kita masih buka. Setuju semua? Kalau setuju memang mudahlah untuk bagi kami lah pihak sekolah untuk merancang perancangan seterusnya, sebab jika tidak kami akan gunakan inilah semua perancangan tu. Kalau ditakdirkan ada yang kita akan, kalau dia nak juga ambil, memang kita tak sediakan lah. Yang tu yang kita jelas kat sini bahawa perancangan pihak sekolah, jika murid yang nak ambil UPKK tahun untuk murid tahunan yang nak ambil UPKK, maka keputusan pihak sekolah kami memang tak boleh nak sediakan. Yang itu adalah keputusan yang pihak pentadbir sendiri putuskan. Kami tidak akan dapat membantu murid yang nak mengambil peperiksaan UPKK bagi murid tahun 6. Dengan kalau murid tu bertegas juga untuk ambil, maka kita nak, inilah tiada pilihan, kita minta boleh ambil di luar daripada Seriti lah. Untuk yang ni adalah secara ususnya UPKK memang untuk tahun 5 Puan. Sebab UPKK murid tahun 5 yang akan ambil untuk pelajaran ulang kaji bahagian tahun 3 dan tahun 4. Tapi yang masalah timbul adalah murid tahun 6 tahun lepas, sebabkan dia tidak ada UPKK. So itulah yang kita cuba fahamkan ibu bapa untuk murid tahun 6, dia tidak akan mengambil UPKK 2021 bagi murid tahun 6. Dia hanya ambil PSRA dan UPSR. Sebab sekolah tidak akan mampu untuk menyediakan murid sendiri menghadapi ketiga-tiga peperiksaan itu serentak. Itu adalah kami dapat maklumkanlah pada ibu bapa. So mana-mana ibu bapa rasa macam dia nak berkerah juga ambil, memang kami tiada pilihan untuk memberi pilihan kepada ibu bapa untuk inilah ambil UPKK di luar daripada Seriti. Tapi untuk murid yang tahun 5 sekarang, pihak sekolah akan sediakan juga sesi ataupun persediaan untuk mereka untuk UPKK kan? Ya saya. Ya saya. Kami untuk tahun 5 tahun ni tak ada masalah. Cuma tahun 6 je. Tahun 6 je kami, sebab kami takut murid tu sendiri dan guru tu sendiri untuk memberi tumpuan kepada murid-murid tahun 6. Sebab perancangan untuk murid-murid tahun 5 tahun ni tak ada masalah. Memang kita akan jalankan seperti biasa. Cuma murid tahun 6 apabila kita perlu sediakan PSRA, tuition PSRA lagi, tuition UPSR lagi dan tuition UPKK. Sebab tu kami tak mampu untuk menerima murid yang jika dia nak berkeras mengambil UPKK bagi murid tahun 6 lah, yang tahun 2021 ni. Jadi maksudnya kalau katakanlah murid tahun 6 berminat juga untuk nak menduduki UPKK, bolehkah mereka ni tumpang kepada kelas yang dah tahun 5 sekarang? Ustaz Fitri boleh jawab? Untuk sebagai persediaan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan daripada awal kot berkaitan dengan latar belakang isu UPKK ni. Tahun lepas bila mana peperiksaan dimansuhkan, bila peperiksaan dimansuhkan untuk ketiga-tiga peperiksaan UPKK, PSRA dan juga UPSR, pihak JAKIM masih juga mahu mengadakan peperiksaan sebab murid dia berada di tahun 5, jadi tahun 6 masih lagi sempat. Cuma dia akan memberi tekanan lah sebenarnya nanti kepada murid dan anak-anak, pada murid dan juga ibu bapa berkaitan dengan pengurusan UPKK. Sebab UPKK ni dia tahun 3, 4 dan 5 silibus dia. Kemudian untuk PSRA pula silibus dia tahun 4, 5 dan 6. Untuk UPSR pula dia 4, 5 dan 6 lah. Jadi kami di peringkat kami masih lagi dalam peringkat survey. Jadi apa yang berlaku hari ini,
disurvey. Sebabnya last kali kami akan serahkan, akhir sekali kami akan serahkan satu dokumen kepada ibu bapa untuk menyatakan persetujuan akhir. Jadi kami nak supaya keputusan yang diambil ni semua faham dan semua terima lah. Mengenai cadangan, boleh tak nak menumpang tahun 6, nak menumpang tahun 5. Secara asasnya begitulah. Kalau tuition pun akan digabungkan tuition tahun 5 dan tahun 6. Yang tu saya boleh bincang. Cumanya ini memang perlukan perbincangan daripada parent tahun 6. Kami masih belum dapat lagi pandangan daripada parent tahun 6. Parent tahun 5 clear. Okey, UPKK akan diambil. Cuma untuk tahun 6, kita pun tadi Cikgu Adinah pun ada sebut beberapa orang parent. Kalau tak dapat feedback hari ni, kita kami di pihak sekolah akan cuba follow up lagi dengan parent-parent tahun 6. Sebab kita tak dapat lagi ni view daripada murid tahun 6 untuk dapatkan pandangan. Sebab last kali yang akan tanda tangan dan akan beri persetujuan adalah parent tahun 6. Saya nampaklah Encik Safwan punya kerisauan ataupun concern tu ada. Kami ucap terima kasih. Cuma last kali parent-parent tahun 6 kami nak dapatkan feedback. Dan kalau tak dapat sekarang, maknanya kami kena fikir kaedah lain, sama ada Google Form, borang ataupun kena panggil semula ke sekolah untuk dapatkan keputusan. Kami tak ada masalah untuk daftarkan, uruskan murid untuk ambil periksaan dan sebagainya, tapi impact dia akan beri kepada parent dan juga anak-anak. Sebab kalau kita ikut kebiasaan pun, murid akan tuition kalau dua UPKK dan UPSR pun, kebiasaannya sejam selepas sekolah setiap hari akan ada tuition UPKK, tuition UPSR setiap hari sejam kan, Cikgu Ustaz Firdaus kan? Ustaz, itu cadangan hari Sabtu tapi masa yang sama Ustaz. Itu yang kita tak nak, kita susah sebab kita akan hari Sabtu kita ambil masa yang sama untuk UPSR, PSRA dan juga dia punya UPKK. Itu yang kita agak susah sikit lah. Boleh bagi pendapat ada parent bagi pendapat saya. Pada pendapat saya, Puan Azlin, bagi pendapat saya bersetuju untuk tidak mengambil UPKK untuk darjah 6. Biarlah mereka fokus untuk 2 peperiksaan besar tahun ni. Okey, terima kasih atas pandangan Puan Azlin. InsyaAllah kita akan keluarkan satu dokumen khas untuk parent-parent isi dan nyatakan persetujuan supaya kita semua faham. Kemudian kami dengan rendah hatilah beranggapan dan mencadangkan bagi ibu bapa yang nak juga ambil UPKK ketiga-tiga peperiksaan, bolehlah merujuk kepada sekolah-sekolah lain yang mungkin ambil. Cuma untuk kami the biggest concern, our biggest concern dekat sekolah ni adalah berkaitan dengan isu tekanan kepada murid sebenarnya. Sebab kita sekarang ni duduk dalam satu sistem yang tengah tak stabil. Keputusan mungkin berubah, keputusan mungkin kekal dan sebagainya. Jadi kalau kita terlibat dengan risiko yang terlalu banyak, UPKK dengan JAKIMnya, JAIS dengan Kerajaan Negeri Sarawak, kemudian UPSR dengan KPM Kementerian. Jadi banyak keputusan-keputusan yang akan berubah sebenarnya. Kita kena buat jangkaan awal gitulah. Sebabnya contohlah isu buka sekolah 1 hari bulan dengan 8 hari bulan. Sebelum ni dimaklumkan sekolah akan dibuka dan akan dimaklumkan 2 minggu sebelum. Kalau kita ingat lagi lah, dia akan maklumkan sekolah akan buka 2 minggu sebelum. Dia akan maklum awal 2 minggu lah, tapi sekarang dia bagi tempoh lebih pendek. Jadi kami pun minggu depan agak kena kabut lah. Jadi untuk buka sekolah pun kita tak boleh nak yakin bahawa okey kita akan buka sekolah dan sekolah akan dibuka terus lah. Kemungkinan PKP untuk berlaku dan sebagainya akan ada lagi. Dan kemungkinan untuk perubahan sistem akan sentiasa berlaku. Dan saya faham bagi ibu bapa yang ada anak tahun 6 tahun lepas, memang merasainya sangat-sangat lah perubahan sistem tu. Bayangkan kita nak berurusan dengan sistem yang baru dan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan benda tu kemungkinan berulang lagi tahun ni. Jadi kita perlu bersedialah benda tu. Dan semua ni di luar kawalan pihak sekolah. Sebab kita berurusan dengan JAKIM, JAIS, KPM dan lain-lain. Bahkan kalau kita tengok murid-murid yang tahun 6 tahun lepas tu, sampai sekarang ada lagi yang masih belum dapat beberapa keputusan nak pergi ke mana dan sebagainya. Jadi kita harap kita buat yang terbaik supaya anak-anak kita pun dapat memberi perhatian untuk tempoh yang kritikal ni lah, untuk tempoh yang kritikal ni.
Wallahualam. Jadi insya-Allah kita akan keluarkan borang tersebut dan dapatkan persetujuan daripada semua ibu bapa. Okey, saya ibu bapa Syarafana Damia juga bersetuju untuk fokus 2 peperiksaan sahaja, PSRA dan UPSR. Terima kasih. Okey, saya serah semula kepada Cikgu Adinah, insya-Allah. Okey, terima kasih pada Ustaz Fitri atas penjelasan sebentar tadi. Diharapkan penjelasan daripada Ustaz Fitri itu dapat merungkaikanlah segala apa yang timbul di dalam ibu bapa masing-masing. Jadi terima kasih jugalah kepada ibu bapa yang telah memberi respon kepada pihak sekolah di dalam ruangan chat tentang persetujuan. InsyaAllah berdasarkan maklum-maklum tersebut kita akan keluarkanlah. Kita merasakan bahawa keputusan tu boleh dicapai secara kolektif bersama ibu bapa, dan insyaAllah kita akan buat maklum balas dan follow up di kalangan ibu bapa untuk tahun 6 berkenaan tentang persetujuan tersebut. Jadi seterusnya saya rasa jika tidak ada pertanyaan maupun apa yang perlu dijelaskan daripada pihak akademik, jadi kita teruskan agenda yang seterusnya, iaitu majlis bai'ah murid. Jadi kita jemputlah semua murid tahun 5 dahulu, okey, untuk bersama-sama membaca bai'ah. Jadi bagi yang tak ada teks, insyaAllah saya sharekan teks untuk murid-murid baca bersama-sama pada hari ini. Okay. Okay, harap-harap murid-murid yang hadir pada hari ini, okay, kita nak dengar murid-murid sendiri membaca ikrar masing-masing. Okay, kita minta seorang ketua okay, untuk tahun 5. Okay. Okay, siapa yang tahun 5 yang hadir pada hari ini? Saya nak tengok buka punya. Saya. Akram boleh, Akram, ketua bacaan. Akram ada. Akram ada, Akram. Ya. Akram tolong buat ketua bacaan aku janji murid untuk calon UPKK. Bukan. Akram ada, Akram. Ya. Akram okey. Akram akan ketuai aku janji calon UPKK 2021. Okay. Akram akan baca dan diikuti oleh murid-murid tahun 5 yang lain di hadapan ibu bapa dan guru-guru. Okey. Ustaz ingatkan di sini, okey. Ini adalah aku janji awak semua, okey, murid tahun 5 pada ibu bapa dan juga guru-guru, okey, bahawa awak akan berusaha untuk mencapai apa yang telah digariskan oleh kita bersama-sama pada hari ini. Jadi untuk majlis ini saya serahkan kepada Akram, okey, untuk mengetuai bacaan aku janji calon UPKK 2021. Jadi saya serahkan kepada Akram untuk ketuai dan diikuti oleh murid-murid tahun 5 yang lain. Okey. Silakan Akram. Ya. Okey, boleh mula sekarang untuk aku janji. Garis tu apa? Daripada apa? Garis tu apa? Garis tu saya nama awak masing-masing. Sebut ni. Yang lain sebut nama. Yang baca atas dulu Akram. Aku janji. Aku janji calon 2021. Saya Muhammad Akram Majidi bin Zulfadli bin Muhammad Zulfadli. Sekejap Akram. Untuk bacaan ni saya, betul yang lain pun saya juga Saya tapi untuk nama tu masing-masing sebut nama masing-masing. Okay, boleh mula. Saya Muhammad Akram Majidi bin Muhammad Zulfadli
berjanji awal saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemalan dalam tarikh dengan memperoleh untuk itu saya akan belajar dengan penuh dedikasi dan meningkatkan prestasi akademik saya hinggalah saya mendapat keputusan yang saya janjikan. Saya tidak akan tunduk pada perasaan malas putus asa melengah-lengah dan sebaliknya saya akan menggunakan seluruh tenaga akal dan daya hubungan saya di dalam mengulang kaji dan semasa menghadapi pemeriksaan untuk memperoleh keputusan saya harapan ibu bapa saya untuk melihat saya mencapai kekayaan malam dalam UPK 2021. Akhirnya saya berusaha untuk sentiasa berdoa memohon kepada Allah Taala untuk kejayaan yang bakal saya capai yang benar. Amin. Okey. Yang ketuai sepatutnya baca dulu, yang lain ikut. Lala semua baca masing-masing. Okey. Okey, boleh tutup dulu masing-masing punya mic. Okey. Apa janji untuk bacaan ikrar lapas aku janji ni, saya mohon ibu bapa cetak dan pastikan anak-anak, okey, anak-anak yang mengambil periksaan UPKK tulis nama, okey, dan tanda tangan di bawah sambil disaksikan oleh ibu bapa masing-masing. Okey, itu adalah bahagian inilah untuk ibu bapa yang akan mengambil UPKK, ibu bapa yang anaknya akan mengambil UPKK pada tahun hadapan. Okey. So kami mohon supaya benda tu akan diserahkan semasa murid-murid hadir ke sekolah pada 8 hari bulan nanti. Okey. Tu masing-masing ibu bapa kena sediakan, pastikan benda tu dihantar pada 8 hari bulan Mac nanti. Okay, untuk UPKK tahun 2021. Terima kasih pada semua murid-murid. Okay, kita teruskan dengan untuk calon-calon PSRA. Okay. Kali ni Ustaz nak seorang baca, okay, dan yang lain ikut selepas tu. Okay. Macam kita nak teratur sedikit. Okay. Murid tahun 6 kena tunjuk contoh yang baik pada adik-adik kita tahun 5. Pastikan bacaan tu serentak, okay, dan tidak berterabur. Okay. Jadi saya minta kita punya tokoh murid, okay, Ahmad Darwish untuk mengetuai bacaan, okay, bagi lafaz ikrar UPSR dan PSRA. Kita mulakan dengan lafaz ikrar PSRA dahulu, okay. Lepas tu kita terus ke lafaz ikrar UPSR. Okay. Jadi bagi yang tak ada, Ustaz share balik. Ni. So kita jemputlah Ahmad Darwish untuk mengetuai bacaan dan minta semua murid tahun 5 tahun 6 buka mic, dan kalau boleh jangan dahului imam kita. Kita biarkan Ahmad Darwish dulu membaca, saya, lepas tu diikuti oleh yang lain, saya, dan selepas tu masing-masing menyebut nama masing-masing. Lepas tu Ahmad Darwish akan membacakan berjanji dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu diikuti yang lain berjanji dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas tu dia akan sebut lagi bahawa saya akan berusaha. So yang lain akan ikut bahawa saya akan berusaha. Ikut macam tu, sikit-sikit je. Tak perlu sampai habis dulu. Okey. Ahmad Darwish boleh? Faham? Ahmad Darwish? Okey, saya nak
Okey, saya harap murid tahunan boleh beri kerjasama yang baik. Okey, so ikut saja apa yang Ahmad Darwis baca. Okey, kita akan tengok supaya lebih inilah teratur lagi. So saya serahkan pada Ahmad Darwis lah untuk membaca lafaz ikrar PSRA 2000. Ya saya. Ya saya. Yes. PSRA 2021 ni kena baca juga ke? Ya, baca. Aku janji calon PSRA 2021. Saya dari Nepal Mikrofon berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan cemerlang PSRA dalam peperiksaan PSRA dengan memperoleh mumtaz. Untuk itu Saya akan belajar dengan penuh dedikasi dan meningkatkan prestasi akademik saya. Hinggalah saya mendapat keputusan yang saya janjikan. Saya tidak akan tunduk pada perasaan malas, putus asa, melengah-lengahkan masa, dan rendah diri. Sebaliknya saya akan menggunakan seluruh tenaga, masa, akal fikiran, dan daya tumpuan saya di dalam kelas. Semasa mengulang kaji dan semasa menghadapi peperiksaan. Untuk memperoleh keputusan yang saya janjikan. Saya juga tidak akan
Saya juga tidak akan mensia-siakan kasih sayang dan harapan ibu bapa serta guru-guru saya untuk melihat saya mencapai kejayaan cemerlang dalam PSRA 2021. Akhirnya saya juga tidak akan lupa untuk sentiasa berdoa memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan yang bakal saya kecapi. Okey, teruskan dengan UPSR sebab keputusan dia lain, sebab tu kita tak boleh samakan, nanti kan lain pula. Okey, kali ni kalau boleh kita dengar Ahmad Darwish dia baca, nanti yang tanda tangan tu nanti semua akan hantar, tu je. Untuk lebih cepat supaya memudahkan ibu bapa lah pada hari ni, sebab kita tak nak sampai break masa yang terlalu panjang. Jadi kita persilakan Darwish mewakili semua murid tahun 6 lah untuk bacaan ikrar tahun UPSR 2021. Okay. Aku janji calon UPSR 2021. Saya, murid-murid tahun 6 Siti Darul Amidin, berjanji dengan nama Allah SWT bahawa saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan UPSR dan memperoleh 6A. Untuk itu, saya akan belajar dengan penuh dedikasi dan meningkatkan prestasi akademik kami hinggalah kami mendapat keputusan yang kami janjikan. Kami tidak akan duduk pada perasaan malas, putus asa, melengah-lengah masa dan rendah diri. Sebaliknya, kami akan menggunakan seluruh tenaga, masa, akal fikiran dan daya tumpuan kami di dalam kelas semasa mengulang kaji dan semasa menghadapi peperiksaan untuk memperoleh keputusan yang kami janjikan. Kami juga tidak akan mensia-siakan kasih sayang dan harapan ibu bapa serta guru-guru kami untuk melihat kami mencapai kejayaan cemerlang dalam UPSR 2021. Akhirnya, kami juga tidak akan lupa untuk sentiasa berdoa, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan yang bakal kami kecapi. Okay, terima kasih pada Ahmad Darwish atas lafaz ikrar tadi. Okay. Untuk yang lain, insyaAllah sama juga dengan tahun 5 tadi, minta ibu bapa printkan kertas ini, okay, dan minta murid-murid tanda tangan sebagai pengakuan, okay, aku janji lafaz mereka untuk membuat keputusan cemerlang, berusaha bersungguh-sungguh, tidak bermain-main dalam kelas, okay. Jadi kita nak tengok murid-murid sentiasa berpegang kepada aku janji tersebut untuk memastikan apa yang harapan ibu bapa, harapan guru-guru dan harapan murid sendirilah untuk mencapai keputusan cemerlang. Jadi kita rasa kita
Itu saja untuk lapas bacaan bai'ah pada hari ini. Okey, seterusnya kita mengucapkan terima kasihlah pada semua murid tahun 6 atas bacaan lapas bai'ah tadi. Sekejap. Apa yang pertanyaan? Saya nak tanya pertanyaan. Fikir kalau sekolah ada program untuk murid. Dah pesan. Okey. Tak faham untuk soalan pada Puan Zahra ni. Ada apa program untuk murid kelas pemisahan? Puan Zahra baru masuk. Yang kita bentang tadi tu terlepas rasanya. Mengenai program tuition dan lain-lain. Okey. Tak apa, kami akan sharekan balik program slide tadi yang telah kami bentangkan di dalam grup parent supaya parent-parent yang terlepas bahagian tadi dia boleh tengok balik lah. Jadi sebagai akhirnya kita jemput Ustaz Fitri selaku guru besar Sri Darul Milin untuk menyampaikan sedikit ucapan dan seterusnya sebagai penutup lah bagi program perjumpaan pemuafakatan ibu bapa dan majlis bai'ah murid pada hari ini. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Cikgu Adinas bin Krangsut, merangkap PK Akademik, guru-guru SUP, Setiausaha Peperiksaan UPSR, PSRA dan juga UPKK, ibu bapa yang dihormati dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita dah selesai dan berada di penghujung program taklimat peperiksaan dan juga majlis bai'ah murid. Cuma ada beberapa perkara ringkas yang suka untuk saya sampaikan dan kongsikan bersama insya-Allah. Yang pertamanya, bagi semua anak-anak dan juga ibu bapa, bai'ah yang kita baca sebentar tadi, aku janji kita baca tadi, itu adalah aku janji khusus yang kita sebut untuk memperingatkan diri kita dan berjanji di hadapan ibu bapa dan guru-guru berkaitan dengan peperiksaan. Tapi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam khususnya, setiap hari, setiap pagi kita berbai'ah sebenarnya dengan Allah SWT dengan satu bai'ah yang cukup besar yang saya bacakan di mula mukadimah tadi. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah. Jadi itulah sebenarnya bai'ah yang terbesar yang telah kita ucapkan setiap hari. Bai'ah yang kita ulangi setiap hari untuk kita nyatakan bahawa sesungguhnya pertama sekali, perkara utama sekali yang akan dihisap oleh Allah, dan perkara pertama sekali yang kita semua, ibu bapa nak supaya anak-anak jaga, guru-guru nak supaya anak-anak jaga, yang pertama adalah solat. Sesungguhnya solatku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah pada makna yang lebih besar dan bukan sekadar ibadah yang difahami oleh kebiasaannya yang kita nampak sekadar solat, bayar zakat, menunaikan haji. Bukan sekadar ibadah tu. Tetapi ibadah dengan erti kata yang lebih luas, setiap perkara yang kita lakukan kerana Allah akan dikira sebagai ibadah. Jadi kita nak supaya apa pun yang anak-anak lakukan, berusaha untuk peperiksaan, berkhidmat untuk ibu bapa, datang ke sekolah, makan, belajar dan lain-lain, semua kerana Allah. Dan yang ketiga adalah hidupku. Maksudnya seluruh hidup kita ni kerana Allah. Apa yang kita lakukan kerana Allah. Dan kita mengisi seluruh kehidupan kita kerana Allah. Dan yang terakhir, matiku. Dan mati kita nak tutup. Kita nak benda yang paling tertinggi, kematian kita adalah kerana Allah. Jadi peperiksaan yang kita akan lalui ini hanyalah permulaan, mungkin pertengahan daripada kehidupan kita. Yang paling penting adalah apabila kita mati sebagai ibu bapa, sebagai guru-guru, sebagai anak-anak, kita mati kerana Allah. Jadi itulah
bai'ah yang paling besar yang kita bacakan setiap hari. Jika kita rasakan bai'ah yang kita baca tadi adalah kritikal, dengan kita berjanji untuk tidak malas dan sebagainya, kita berjanji untuk mencapai kejayaan terbesar. Ada bai'ah lagi besar yang kita baca setiap hari. Bai'ah yang kita baca setiap hari itu yang perlu kita pegang. Di samping bai'ah kecil yang kita baca tadi, kita kalau boleh lekatkan di dinding dan kita tengok setiap hari, dan kita peringatkan diri kita bahawa anak-anak kamu, anak murid dah berjanji pada awal tahun untuk lakukan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak yang hadir pada hari ini. Ini adalah menunjukkan komitmen kita sebenarnya, walau apa pun yang berlaku, agenda pendidikan dan juga tumpuan kita pada pendidikan adalah amat penting. Cikgu Adinas tanya saya, kita nak buat juga program, minggu depan dah nak buka sekolah. Saya katakan apa-apa pun sekarang jangan tangguh, sebab kita tak tahu. Mungkin hari ini dia kata minggu depan buka sekolah, kita tak tahu minggu depan apa pula yang berlaku. Jadi kalau kita tangguh lebih banyak program, takut tak tercapai matlamat kita. Jadi yang terakhirnya daripada saya ucapkan terima kasih kepada semua. Hidup kita bukan sekadar terikat dengan sekeping kertas yang kita akan kerja nanti, CJ dan sebagainya. Dia adalah permulaan. Yang paling tertinggi, ibu bapa akan lebih bangga sebenarnya apabila kita, anak-anak, berjaya untuk amalkan apa yang kita belajar dan berkhidmat pada ibu dan ayah satu hari nanti. Bekerja dengan kerja yang baik, mencari rezeki yang baik, menjadi anak-anak yang baik, bukan sekadar berjaya dalam peperiksaan. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Kita doakan supaya pembukaan sekolah ni adalah pembukaan sekolah yang hakiki. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang beri sokongan selama ni. Bukan mudah untuk guru mengajar. Saya selalu, terakhir pada saya lah, saya selalu tanya kepada ibu bapa dan juga orang di luar. Bayangkan kalau seorang mekanik tengah baiki kereta, lepas tu ada customer kat sebelah duduk tengok je dia. Susah nak buat kerja. Dalam hati mekanik tu, kenapa dia tak pergi duduk kat sana? Kan? Sambil dia buat kerja, orang duduk tengok. Dia duduk cabut, dia tukar minyak hitam ke apa, kita pergi tengok. Takut dia. Mungkin customer tu pun tengok dia buat kerja betul tak. Itulah apa perasaan yang guru rasa sepanjang setahun ni sebenarnya, dengan pelbagai ujian terhadap guru-guru. Saya ucapkan terima kasihlah kepada guru-guru yang sepenuh hati mengajar dan sebagainya. Satu ujian cukup besar dan kita boleh lalui di peringkat Sri Darul Amilin, lalui dengan baik. Dengan sekiranya ada kekurangan, saya minta maaf mewakili seluruh warga Sri Darul Amilin, dan saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengorbanan ibu bapa yang mengambil peranan cukup besar daripada rumah. Kita harapkan setahun yang berlalu ini, setahun yang memberi makna kepada kita. Kita duduk dengan anak-anak kita di rumah, kita mengenal pasti apakah kelebihan, apakah kekurangan anak-anak kita, dan kita baiki sama-sama bila sekolah dibuka selepas ini. Itu je pada saya ucapkan terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Fitri atas ucapan penutupan yang amat bermakna untuk semua sekali. Terima kasih kepada ibu bapa yang hadir meluangkan masa pada pagi ini. Kita tahu bahawa kekalangan masa amat terhad, lebih lagi musim PKP ini banyak kerja-kerja yang tertangguh yang perlu diselesaikan ibu bapa. Jadi kami amat menghargailah ibu bapa yang hadir pada hari ini, juga kepada semua guru-guru yang hadir pada hari ini meluangkan masa cuti mereka, dan esok akan bermulanya tugasan baru untuk guru-guru. InsyaAllah makluman akan dimaklumkan selepas ini. Jo, untuk ibu bapa tahun 5 dan tahun 6, sekali lagi kami mengharapkan sebarang permasalahan yang timbul di kalangan anak-anak, boleh disuarakan kepada kami, pihak sekolah, sama ada melalui guru besar, saya sendiri selaku GPK Akademik, ataupun guru-guru kelas dan juga guru subjek masing-masing. Boleh memaklumkan sebarang permasalahan berkaitan subjek anak-anak yang mana kita boleh bantu, kita akan cuba bantukan dan selesaikan bersama-sama. Juga suka saya ingatkan bahawa kita, pihak sekolah juga ada menyediakan saluran e-Cakna untuk
murid-murid kita, anak-anak kita yang ingin meluahkan sebarang permasalahan, ataupun ibu bapa sendirilah yang ingin berbincang dengan pihak-pihak yang tertentu yang lebih mudah untuk mereka meluahkan apa permasalahan yang timbul, sama ada melibatkan anak-anak ataupun ibu bapa sendirilah. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat, sama ada guru besarnya, pengurusinya, sebahagian SU Periksaan, terutama dan juga guru-guru serta ibu bapa dan anak-anak yang hadir pada hari ini. Semoga kita doakan apa yang kita rancangkan akan dapat berjalan dengan lancar dan akan mendapat keredaan dan semuanya akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi sebagai akhirnya, marilah kita tangguhkan program perjumpaan kita pada pagi dengan baca tasbih, kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu bapa, ada yang mana belum menyerahkan mana-mana butiran berkaitan dengan borang ataupun apa-apa maklumat yang diperlukan oleh SU Periksaan berkaitan dengan pendaftaran, sila berbuat demikian seberapa segera yang mungkin. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.